15 minit. Terima kasih Puan Yang Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang ini. Terlebih dahulu untuk menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Tenggara, walaupun beberapa isu yang dibangkitkan bukannya berkaitan dengan rang undang-undang ini, namun kita mengambil maklum berkenaan dengan kesesakan pengangkutan awam di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang yang agak padat. Memang kita maklum bahawa beberapa mod pengangkutan awam di Lembah Kelang ini agak sesak, terutamanya pada waktu-waktu puncak, dan sudah tentu kita mengambil pelbagai langkah untuk menambah baik dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Kelang, terutamanya di bawah serenggaraan prasarana. Berkenaan dengan kenderaan bas EV, memang kita ada mempunyai pelbagai perancangan untuk menambah bas berhenti-henti menggunakan bas EV. Memang bas EV telah mula digunakan di beberapa tempat, tetapi sudah tentu kos untuk membeli bas-bas EV ini lebih tinggi. Dan antara halangan dan juga rintangan yang perlu kita atasi ialah dari segi charger. Sebab bukannya semua tempat ada charging facilities untuk bas-bas EV ini. Namun begitu, ini ada satu trend untuk ke arah pengangkutan awam yang lebih mesra aram. Dan sudah tentu bas EV adalah antara pilihan kepada banyak operator yang akan melaksanakan pengangkutan awam ini. Berkenaan dengan masalah tempat parking di stesen pengangkutan awam, memang ini sesuatu yang kita tahu bahawa ia melibatkan pelbagai isu dari segi tanah, ruang dan sebagainya. Namun begitu, kita akan cuba mengatasinya dengan pelbagai agensi yang di bawah Kementerian Pengangkutan. Yang Berhormat Jerantut ada membangkitkan bagaimana kita melindungi pemain-pemain industri tempatan, di mana van-van dan logistik tempatan akan terganggu dengan kemasukan kenderaan asing. Mesyuarat ASEAN Transport Ministers ATM telah bersetuju dengan kota sebanyak 500 permit yang akan dikeluarkan oleh setiap negara. Untuk fasa pertama, hanya 100 permit akan dikeluarkan oleh setiap negara dan jumlah permit akan ditingkatkan secara berperingkat dengan penambahbaikan inisiatif ini. Pindahan ini juga akan membolehkan APAD dapat melasingkan kenderaan pengangkutan awam di Malaysia untuk beroperasi di wilayah asing mengikut terma perjanjian. Pemain logistik tempatan boleh mengambil masa untuk meningkatkan daya persaingan bagi menyediakan perkhidmatan logistik ke negara ASEAN yang lain. Semua kenderaan barangan asing perlu mematuhi semua perundangan negara termasuk berkaitan pengangkutan barangan dan undang-undang jalan raya. Penguasaan terhadap kenderaan-kenderaan ini menggunakan prosedur yang sama sebagaimana yang dikuasakan ke atas kenderaan barangan tempatan. Jadi memang kita faham bahawa apabila kita membuka pasaran kepada penggiat-penggiat industri daripada negara-negara ASEAN, sudah tentu ada persaingan kepada pemain industri tempatan. Tetapi ini adalah reciprocal. Jadi apabila kita memberikan akses kepada negara lain, kita juga boleh akses kepada negara mereka. Jadi it's a reciprocal. Jadi ia juga perlu meningkatkan persaingan pemain-pemain industri negara kita supaya mereka juga boleh beroperasi ataupun masuk ke pasaran di Singapura, Thailand dan sebagainya. Itu yang perlu kita lihat. Seterusnya, dari segi kebajikan pemandu e-hailing dan kenderaan micromobility. Perkara ini memang kita akan lihat bagaimana untuk menambah baik dan pengawasaliaan dan pelaksanaan e-hailing yang akan kita laksanakan kelak. Jadi memang kita mengalu-alukan apa-apa pandangan dan juga cadangan yang boleh kita tambah baik supaya sama-sama kita memberikan perlindungan dan juga kebajikan yang banyak kepada pemandu-pemandu e-hailing. Menteri, sikit boleh? Sikit. Sebelum pergi kepada tajuk lain, saya amat setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Menteri tadi tentang reciprocal. Maknanya mereka boleh masuk dan kita pula boleh masuk pada negara mereka. Cuma yang membezakan kemasukan mereka ke dalam negara kita dan kita ke negara mereka ada dari sudut undang-undang. Jadi saya harapkan pada pihak Menteri untuk melihat undang-undang itu biar undang-undang di negara kita setara ataupun lebih baik daripada undang-undang di negara yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Memang kita ada di peringkat ASEAN ada satu platform ASEAN Transport Minister yang cuba menyeraraskan ataupun menyeragamkan undang-undang jalan raya. Terutamanya apabila kita ada bilateral agreement, ada reciprocal arrangement, maka undang-undang yang seragamkan, yang perlu diseragamkan akan dibincangkan di peringkat platform ASEAN Transport Minister itu. Dan setiap tahun memang ASEAN Transport Minister akan bersidang. Dan setiap tahun juga sekurang-kurangnya 2 kali
senior officials kita akan bersidang dan akan melihat semua perundangan yang perlu kita tambah baik ataupun kita pindah. Berkenaan dengan sama ada akta ini tertakluk kepada kenderaan sendirian asing atau hanya terpakai kepada kenderaan komersial sahaja. Akta 715 hanya mempunyai kawalan kuasa ke atas kenderaan perdagangan asing sahaja. Bagi kenderaan persendirian, kemasukan kenderaan tersebut adalah tertakluk kepada peraturan sedia ada di bawah Akta Pengangkutan Jalan, termasuk kewajipan memohon International Circulation Permit, ICP, atau kewajipan memohon dan mempunyai permit kemasukan kenderaan motor asing ataupun VEP. Jadi untuk makluman, memang kita sedang secara berperingkat nak melaksanakan VEP untuk kenderaan persendirian yang masuk ke dalam negara kita. Akan bermula dengan sempadan Malaysia-Singapura dan akan dipanjangkan kepada sempadan Malaysia-Thailand, dan sudah tentu di Sabah dan Sarawak, VEP juga akan dilaksanakan untuk sempadan Malaysia-Indonesia di Sabah dan Sarawak, tetapi sudah tentu ia akan mengambil masa untuk pelaksanaan. Saya juga nak menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Betong. Kita tahu bahawa memang apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Betong, saya mengambil maklum bahawa sudah tentu apabila kita mengawal selia, menguasakan pelbagai peraturan, ada juga pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa ini sudah tentu akan memberikan kesusahan dan sebagainya. Tetapi sebelum kita melaksanakan sebarang penguasaan ataupun pengawal selian ini, sudah tentu kita akan berunding, sesi libat urus akan dibuat dengan pemegang-pemegang taruh. Dan kita memberikan komitmen bahawa untuk pemandu-pemandu P-hailing ini, bukannya kita nak menekan mereka, bukannya kita nak mensyaratkan mereka, menyusahkan mereka, tetapi kawal selia ini adalah penting. Jadi sebelum kita melaksanakan kawal selia, akan ada consultation dengan mereka. Dan saya telah pun meminta supaya JPJ dan juga APAD untuk memudah carakan. Dan kita sedang menggariskan beberapa garis panduan yang cukup mudah untuk mereka mendapat lesen GDL dan sebagainya. Saya tahu bahawa runggutan daripada P-hailing riders ini, adik-adik riders ini, mereka seperti yang dikatakan oleh Bagan Serai tadi, memang banyak mereka merasa bimbang. Apakah peraturan yang dikenakan itu akan menyusahkan mereka, mereka terpaksa membelanjakan wang untuk mendapatkan lesen GDL, perlu masa yang panjang dan sebagainya. Semua ini akan diambil kira, kita akan membuat secara yang paling mudah untuk memudahkan mereka. Tetapi hakikat yang kita nak laksanakan ialah mereka ada kesedaran dari segi keselamatan jalan raya. Itu matlamat utama. Bagaimana kita nak melaksanakan kesedaran itu, sudah tentu kita juga perlu mengambil kira sama ada pendekatan yang lebih baru dapat diambil, seperti pendekatan melalui online platform dapat dilaksanakan. Jadi sesuatu itu yang sedang kita lihat bagaimana memudahkan pelaksanaan tersebut. Ya, silakan. Tuan Yang Pertua dan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Saya ucap tahniah di atas inisiatif untuk memasukkan pindaan ini merangkumi P-hailing. Dan inisiatif yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi juga untuk melakukan libat urus dan sesi latihan kesedaran dan sebagainya untuk pemandu-pemandu ini supaya mereka akhirnya tidak terbeban dengan tanggungan untuk mendapatkan lesen, tetapi sebenarnya adalah untuk memastikan keselamatan mereka. Cuma saya ingin bertanya sedikit lagi lebih berkenaan dengan P-hailers ini yang melakukan secara freelancer. Maksudnya mereka ini tidak berdaftar dengan mana-mana pengusaha P-hailing, tetapi melakukan secara bersendirian, mungkin dengan cottage industri, bakery dan sebagainya. Jadi adakah mereka juga akan termasuk di dalam akta ini yang patut mematuhi peraturan baru yang akan dikuatkuasakan nanti. Yang keduanya saya nak sentuh sikit tentang laluan motosikal. Sekarang ini di bandaraya mungkin kita ada di Lebuh Raya Persekutuan, NKVE contohnya, memang ada laluan khas motosikal, tetapi akhir-akhir ini penguasaan ini tidak dilakukan dengan baik ataupun sempurna, menyebabkan terlalu banyak kenderaan-kenderaan yang melalui laluan kereta dan tidak menggunakan laluan motosikal yang dikhususkan. Termasuklah juga P-hailers ini. Jadi
adakah peraturan ini, penguatkuasaan ini dikendalikan sepenuhnya oleh kementerian ataupun oleh pasukan trafik polis? Mohon maaf. Terima kasih. Untuk soalan berkenaan dengan P-hailers yang freelance dan tidak tertakluk kepada mana-mana syarikat, kita akan lihat bagaimana cara pelaksanaannya. Sudah tentu apabila kita membuat sesuatu kawal selia yang akan merangkumi kepada semua pemandu-pemandu ataupun penunggang-penunggang P-hailing ini. Tapi dari segi cara pelaksanaannya, sudah tentu ada sedikit cabaran dan kita akan lihat bagaimana dilaksanakan sebelum ia dapat kita umumkan kepada semua pemegang taruh. Berkenaan dengan jalan ataupun lorong motosikal, itu sudah tentunya melibatkan pelbagai agensi, bukan hanya kepada JPJ tetapi juga kepada polis, kepada JKR dan sebagainya. Memang sudah tentu kita harap bahawa lebih banyak penggunaan lorong motosikal ini dapat digalakkan, sebab sudah tentu apabila kita ada lorong khas untuk motosikal, ia akan dapat menjamin keselamatan yang lebih tinggi kepada pihak penunggang-penunggang motosikal. Puan Ketua, saya teruskan dengan beberapa lagi persoalan. Padang Serai ada membangkitkan berkenaan dengan isu kereta sapu asing. Kita mengambil maklum serius berkenaan dengan perkara ini. Tentu pelbagai aktiviti penguatkuasaan akan kita jalankan untuk pastikan supaya kereta-kereta sapu ini dapat kita ambil tindakan. Melalui pindahan ini, pihak kementerian akan boleh menetapkan peraturan perizinan yang seragam kepada kenderaan asing yang beroperasi di dalam Malaysia. Sama seperti peraturan yang ditetapkan pada masa ini kepada kenderaan perdagangan Malaysia. Kenderaan-kenderaan sapu ini kelak akan diwajibkan untuk berdaftar didesainkan oleh APAD kalau yang berkaitan dengan kenderaan-kenderaan asing. Apabila ada punca kuasa ini, mereka juga tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan kepada kenderaan tempatan. Isu ulat e-hailing. Mesti. Kita akan arahkan pemantauan dan Datuk penguasaan Menteri. yang lebih tinggi. Oh ya. Terima kasih pada Amat Speaker. Terima kasih pada Menteri. Cuma saya nak tanya, kalau kita pergi ke Thailand, kita perlu ambil insurans. Adakah kenderaan mereka masuk ke Malaysia juga perlu mendapatkan insurans? Terima kasih. Ya, secara prinsipnya seperti yang saya katakan, apa sahaja syarat yang pihak negara asing kenakan, prinsipnya ialah reciprocal. Kalau mereka kenakan syarat itu, kita juga kenakan syarat kepada mereka. Tetapi dari segi secara khusus dari segi insurans, mungkin saya perlu buat pengesahan. Tetapi bagi saya, secara prinsipnya ialah mesti ada reciprocal. Apa saja syarat yang dikenakan oleh negara asing kepada kita, kita juga kenakan syarat yang sama. So, inilah yang kita telah pun ada satu presiden dalam semua perkara, termasuk VEP, termasuk road charge dan sebagainya. Apa saja kita kenakan kepada orang lain akan kenakan kepada kita. Ini hubungan antara Malaysia dengan Singapura dari segi pengangkutan jalan sama. Dengan Thailand saya yakin juga sama. Dan saya akan pastikan prinsip ini dapat dipatuhi. Yang akhirnya ialah yang Muhammad Bagan Serai. Ada lagi enggak tau? Prinsip kenderaan asing mereka kenakan syarat. Kenderaan asing yang datang ke Malaysia yang mengangkut orang, kenderaan dia bercermin hitam di Thailand. Jadi kalau kita terima hakikat dia mesti cermin hitam, jadi orang Thailand dia boleh cermin hitam, kita tak boleh. Mereka boleh bawa sampai ke Penang dan sampai ke Kuala Lumpur. Van mereka. Jadi mereka menggunakan cermin hitam. Apakah kita kata kalau begitu kami pun pergi sana pakai cermin hitam. Tapi masalahnya cermin hitam tak dibenarkan di Malaysia. Saya rasa yang Muhammad Arau mungkin tak tahu perkara ini. Sebenarnya saya telah membuat perubahan dari segi peraturan cermin gelap. Ada dibenarkan tetapi tertakluk kepada peraturan-peraturan. Bukannya gelap semua satu kenderaan. Tetapi di bahagian belakang boleh ada cermin gelap. Tetapi katakan ada juga kes-kes di mana ada keperluan untuk mendapatkan cermin gelap. Boleh pohon. Yang Muhammad Arau boleh pohon. Sebab yang saya kenakan ialah RM5,000 untuk 2 tahun permit. Yang Muhammad Harau sudah cermin gelap yang Muhammad Menteri. Yang Muhammad, Tapi saya tak tahu dia bayar ke tidak. Yang Muhammad. Kalau belum bayar tu kena bayarlah RM5,000. Ya, tidak ada masalah. Yang Muhammad, itu kita boleh bincang kemudian. Tetapi saya nak beritahu, ini adalah syarat. Tetapi dalam apa yang berlaku sekarang ni, mereka bercermin hitam. Semua bercermin hitam. Mungkin menjadi masalah di sepadan. Mereka sedang queue panjang. Dan akhirnya kita
lihat semua kenderaan mereka bercermin gelap. Itu saya nak beritahu. Jadi ini mungkin penguatkuasaan. Ya. Kalau Yang Berhormat kata saya tak tahu, sebenarnya saya tahu Yang Berhormat. Saya lebih tahu banyak daripada Yang Berhormat. Yang saya kata yang permohonan untuk kenderaan Malaysia untuk mana-mana pihak yang nak cermin gelap boleh pohon atas isu keselamatan. Katakan kalau orang penting macam Arau, tak tahulah banyak kawan ke banyak musuh, dia ada isu keselamatan, maka perlu ada cermin gelap, itu boleh pohon. Ataupun isu kesihatan, ada juga rakan-rakan ataupun pemandu-pemandu yang mungkin ada isu kesihatan kulit, dia tak boleh terdedah kepada cahaya matahari. Kita benarkan, kita berikan pengecualian tanpa bayaran. Kalau isu kesihatan tanpa bayaran, itu yang kita telah laksanakan. Arau memang saya tahu bahawa ada kenderaan-kenderaan Thailand ini yang dia satu kenderaan memang cermin gelap. Itu memang memberikan masalah kepada kita. Ini memang sesuatu yang saya setuju dengan Arau bahawa perlu ada penguasaan, dan memang saya akan minta JPJ supaya memberikan perhatian yang lebih untuk bagaimana menghadkan kenderaan-kenderaan ini untuk masuk dalam negara kita. Sebab kalau kita masuk Brunei umpamanya, memang ada syarat yang ketat daripada kenderaan daripada Sarawak nak masuk ke Brunei. Kalau ada cermin gelap, memang sukar untuk melepasi sempadan. Jadi ini sesuatu yang perlu mungkin kita lihat untuk kita ketatkan sempadan kita. Okay. Seterusnya, Jawapan ini bertaraf Siswa Agong. Terima kasih. okeylah, terima kasih. Akhirnya, Yang Berhormat Seremban, sikit. Yang Berhormat Bagan Serai. Berhormat Seremban. Saya sangat teruja dengan jawapan-jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan Seremban ni, sebab terus kepada kerja, tak terlalu banyak sangat jawapan politik. Jadi saya nak tanya, adakah Kementerian Pengangkutan bercadang untuk menggubal satu undang-undang khusus berkenaan dengan pemandu yang mabuk, yang minum arak, bukan mabuk, yang minum arak kemudian mabuk. Tapi kalau dia tak mabuk tapi dikesan dia minum arak, juga boleh diambil tindakan denda. Sebab kita nak mana-mana yang minum dan mabuk tidak boleh memandu. Adakah Kementerian Pengangkutan bercadang untuk menggubal undang-undang khusus untuk orang-orang yang mabuk? Kerana kesannya sangat besar kepada mereka-mereka yang tidak berdosa ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Pendang, bukannya tak perlu kita ada undang-undang khusus. Undang-undang itu sudah ada. Dalam Akta 333 ini sudah ada peruntukan khusus kalau mana-mana orang yang memandu dalam keadaan mabuk, memang ada hukuman yang telah pun diperuntukkan dalam Akta 333 ini. Memang kalau melibatkan kemalangan maut, sudah tentu hukumannya lebih berat sehingga maksimum penjara 20 tahun. Jadi untuk menjawab persoalan, memang sudah ada undang-undang seperti itu. Yang akhirnya Bagan Serai. Yang Berhormat Bagan Serai. Jarak GPS peta dalam sistem syarikat operator yang tidak sama jarak dengan peta yang sebenar. MOT mengambil maklum akan isu yang dibangkitkan. Perkara ini akan diteliti dan merupakan antara perkara yang akan dikawal sedia sekiranya perlu kerak. Sebab memang ini antara isu-isu operasi yang melibatkan syarikat-syarikat e-hailing ini. Memang kita apabila ada punca kuasa mengawal sedia e-hailing ini, kita akan melihat bukan saja kepada pemandu, bukan saja kepada riders. Jadi saya nak memberikan ketegasan di sini bahawa apabila kita mengawal sedia, bukannya satu pihak saja, bukannya adik-adik rider saja. Kita juga akan mengawal sedia syarikat. Jadi punca kuasa ini akan memberikan kuasa kepada kementerian untuk mengawal sedia syarikat dan juga riders. Memang saya setuju bahawa kadang-kadang syarikat-syarikat ini juga untuk mengejar mereka trip yang banyak dan sebagainya, dia menetapkan KPI yang tinggi. Seolah-olah mereka ini tak menghiraukan keadaan jalan raya, keadaan cuaca dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, antara perkara yang saya nak lihat ialah supaya kita bagi grading system kepada syarikat-syarikat e-hailing ini. Kalau katakan mereka tak mencapai sesuatu grading, adakah lesen itu akan diteruskan atau tidak? Itu sesuatu syarat pelesenan yang mungkin kita letakkan kepada syarikat e-hailing. Supaya kita sama-sama pastikan bukan saja adik-adik riders ini selamat, tetapi syarikat juga ada tanggungjawab untuk memastikan keadaan persekitaran kerja mereka yang lebih terjamin. Sektor gig ini mengapa tidak diletakkan di bawah agensi kesehawanan? Untuk makluman sebab, pelesenan kenderaan ini di bawah JPJ, Yang Berhormat. Sebab bukannya saya nak ambil semua kuasa ini dan letak bawah Kementerian Pengangkutan. Tapi dari segi kenderaan perdagangan baik, kenderaan persendirian baik, motosikal baik, pelesenannya dari segi punca kuasanya terletak di bawah Akta Pengangkutan Jalan dan juga Akta Pengangkutan Awam Darat. Jadi sudah tentu kedua-dua akta ini di bawah Kementerian Pengangkutan.
Itu sebabnya kita perlu kawal sedia dari segi pelesenan kenderaan. Jadi untuk kebajikan, gaji dan sebagainya, itu sudah tentu di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi kita perlu melihat bagaimana untuk mengintegrasikan. Memang saya faham apa yang dicuba dibangkitkan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan ekosistem e-hailing ini. Adik-adik riders ini memang anak-anak muda, mereka bergantung kepada motosikal itu untuk mereka mencari nafkah hidup. Tapi dalam sektor gig economy ini, dia ada pelbagai cabaran. Saya rasa ramai daripada ahli-ahli Yang Berhormat yang pernah duduk dalam kabinet pun benar bincang. Yang Berhormat Indra Mahkota dengan MUA. Kita bincang banyak pasal gig economy ini pada tahun 2018 dan 2019. Tetapi hakikatnya, kalau gig economy ini terlalu mengikat, maka ia tak akan berjalan juga. Dia tak akan beroperasi juga. Jadi ada satu pengimbangan perlu kita ambil kira. Apabila kita kawal selia, kita juga tak boleh membunuh industri itu. Kalau kita terlalu ketat, maka industri itu tidak akan berkembang. Saya faham dari segi pelindungan, kebajikan pekerja. Memang kita nak perjuangkan kebajikan dan pelindungan kepada pekerja juga. Tetapi hakikatnya, hubungan gig economy ini, riders ini dengan syarikatnya bukannya majikan dan pekerja. Dia adalah partners. Sebab dia bukannya satu kontrak pekerjaan antara rider dengan syarikat. Tetapi timbul pelbagai masalah ataupun isu yang memang rumit untuk kita selesaikan. Bukannya saja di Malaysia, di seluruh dunia. Gig economy ini masih dalam proses bagaimana kita melihat untuk ditambah baik dan juga memberikan perlindungan kepada penunggang-penunggang. Tetapi kita mengambil maklum dan memang kita tidak akan berhenti di sini. Kawal sedia ini hanya satu permulaan. Kita akan cuba membuat yang terbaik supaya semua pihak dapat perlindungan dan juga kebajikan daripada pekerjaan yang mereka laksanakan ini. Jadi berkenaan dengan isu PAUS dan sebagainya, memang prasarana akan memberikan tumpuan. Saya memang mengakui bahawa ada kelemahan. Sikit lagi, satu lagi. Kelemahan sedikit di peringkat sistem dan sebagainya, kita akan tambah baik. Ya, Berkenaan dengan gig ekonomi tadi, saya sangat setujulah. Sekarang ni kita dalam baharu industri ini dalam selepas COVID-19 dan juga COVID-19. E-hailing ini boleh tak Kementerian Pengangkutan yang berdaftarkan e-hailing ataupun gig ekonomi ini, kita compulsory, kita mewajibkan mereka mendapat perlindungan daripada PKSO supaya apa-apa berlaku ketika mereka bertugas, ada perlindungan kepada mereka. Jadi saya mencadangkan supaya Kementerian Pengangkutan buat kerjasama atau MOU dengan PKSO supaya mereka ini terdedah dengan risiko yang sangat risikolah bila mereka bekerja dengan kemalangan dan sebagainya, supaya mereka dilindungi, anak mereka dilindungi, isteri mereka dilindungi bila mereka menghadapi kemalangan ini. Ya, terima kasih. Saya tahu Yang Berhormat Pendang mantan Timbalan Menteri Sumber Manusia. Jadi itu sebabnya memang saya rasa Yang Berhormat pun tahu bahawa memang itu adalah core business kepada PKSO untuk melindungi pekerja-pekerja, dan itu antara sebabnya kita nak membuat rang undang-undang ini supaya memberikan punca kuasa kepada Kementerian Pengangkutan untuk mengawal selia e-hailing ini, supaya antara syarat yang kita letakkan supaya mereka mesti ada SOCSO contribution, mesti ada PKSO, supaya adik-adik riders yang membawa penunggang membawa motosikal ini mendapat perlindungan. Satu statistik yang saya nak share ataupun kongsikan dengan ahli-ahli Yang Berhormat, seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat Subang tadi, memang e-hailing ini telah ada jumlah kemalangan yang agak membimbangkan. Daripada tahun 2018 hingga Mei 2022, jumlah kemalangan yang melibatkan penghantar makanan daripada 2018 sehingga Mei 2022 adalah sebanyak 1,242 kemalangan. Daripada jumlah ini, sebanyak 112 kematian. 112 riders mati di atas jalan raya. Satu angka yang sangat besar, yang sangat mengecewakan, menyedihkan. 82 kecederaan parah dan 1,048 kecederaan ringan telah dicatatkan. Jadi ini antara angka yang amat membimbangkan, dan sudah tentu kita nak mengawal selia supaya keselamatan adik-adik riders ini lebih terjamin. Itu sebabnya kita mohon supaya rang undang-undang ini diluruskan. Sekian, terima kasih.